Tapi masih lagi ada Tempest of Blade daripada Albert berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Yums juga menjadi mangsa seterusnya meninggalkan Fomes, meninggalkan Momo ketika ini untuk melakukan pertahanan. Adanya Lord dan ini adalah Luminous Lord untuk pasukan RRQ Hoshi. Tapi lihatlah pertempuran telah pun berlaku sekali lagi. Momo akan dicari, damage yang besar telah pun dikenakan kepada Momo, terpaksa berundur. Inhibitor turret yang pertama pasukan Todak akan ditumbangkan. RRQ Hoshi masih lagi cuba untuk memberikan serangan di sini di mana mereka memberikan pocket mereka kepada A di bahagian tengah. Albert bergabung dengan Bin. Tempest of Blade telah pun mendarat ketika ini. Fomes terpaksa berundur terlebih dahulu. Inhibitor turret yang kedua telah pun ditumbangkan oleh pasukan RRQ Hoshi. Dan terus saja R7 mendapatkan Moon dalam sekelip mata. Pasukan Todak kehilangan satu lagi pemain yang penting. Dan pasukan RRQ Hoshi momentum yang sangat baik untuk mereka. Masih ada lagi Lord, masih lagi boleh mengambil Lord ini dan RRQ Hoshi akan mulakan Lord kali ini dengan perbezaan gol 4,100 berpihak kepada RRQ Hoshi. Lihatlah R7 tidak ingin membenarkan pasukan Todak untuk mengintai berapakah HP Lord yang ada di situ dan Lord berjaya disecurkan dan bertukarlah kepada Yudu. Anda berpeluang mendapatkan RM300 di dalam e-wallet anda. Di mana kelebihan Todak buat macam ini adalah untuk melakukan pertahanan di dalam base. Jika mereka keluar daripada base dengan adanya chase fade daripada Aldous akan menguncang-acirkan formasi pasukan Todak dan mudah untuk menjatuhkan pasukan Todak di dalam team fight. Jadi kalau mereka bertahan di dalam base, mendapatkan kemenangan di dalam team fight, kemudian baru melakukan serangan balas, itu mungkin akan menjadi kunci kemenangan untuk pasukan Todak. Tetapi sekarang ini pasukan Todak perlu melakukan persiapan untuk melakukan pertahanan terbaik mereka kerana RRQ Hoshi, Lord mereka telah pun tiba di bahagian mid lane. Lord telah pun tiba di bahagian mid lane pasukan Todak ketika ini. Damage yang besar telah pun dilepaskan kepada Fomes. Tempest of Blade daripada Albert mendapatkan Fomes. Berita yang buruk untuk pasukan Todak ketika ini untuk melakukan pertahanan. Tapi Momo cuba untuk memberikan sedikit peluang harapan untuk pasukan Todak. Ciku guys mendapatkan Zin. Pasukan RRQ terpaksa berundur terlebih dahulu dan lihatlah bagaimana mereka mencari Ciku guys di bahagian tengah. Ciku guys masih lagi terselamat. Peluang untuk pasukan Todak melakukan pertahanan. Peluang untuk mereka, peluang untuk kita menarik nafas lega. Ya, kita boleh lihat bagaimana RRQ Hoshi telah menebuk semua inhibitor turret yang ada pada pasukan Todak. Pasukan Todak masih lagi berpeluang dengan adanya carry, dengan siapnya itemization yang dilakukan oleh carry ini. Namun begitu, Falling Star Moon dibuka oleh Momo. Cuba mendapatkan support, cuba mendapatkan ahli pasukan RRQ Hoshi, tetapi damage yang mereka akan bakal keluarkan tidaklah terlalu banyak kerana Ciku masih lagi berada di bahagian belakang. Takut untuk ke depan kerana adanya Zin, adanya Albert boleh mara maju kepada dia dengan tiada flicker kepada Ciku ini. Dan disebabkan itulah pasukan Todak perlu bermain dengan bersabar, berdisiplin di dalam base sahaja. Kerana sebenarnya tadi telah pernah terbukti mereka masih lagi mampu untuk memberikan pertahanan di dalam base. Adanya bantuan daripada Crystal, adanya Momo untuk menjadi front line dan apabila adanya Yum untuk memberikan sustainability dan di mana Ciku guys boleh sentiasa berada di dalam kawasan yang selamat apabila Albert dan juga Zin tak boleh nak pergi kepada bahagian belakang disebabkan Ciku berada di dalam kawasan Crystal dan ini kelebihan yang mereka perlu gunakan untuk mendapatkan kemenangan. Dan sekarang ini Moon mungkin akan tertangkap. Moon akan tertangkap. Black Shot telah pun digunakan terlebih dahulu dan lihatlah bagaimana damage yang besar kepada Clay dan terus saja akan ditumbangkan. Berita yang baik terlebih dahulu, lihatlah bagaimana Albert terpaksa melukakan Tempest of Blade bagi melepaskan diri daripada damage yang besar dikeluarkan oleh pasukan Todak ketika ini. Peluang yang cerah untuk mereka mendapatkan sekurang-kurangnya satu inhibitor turret kepada pasukan Todak. Tapi sayang, seribu kali sayang kerana minion mereka telah pun dihabiskan sebentar tadi dan disebabkan itulah kita melihat Zin memberikan tekanan di bahagian bottom lane. Lihatlah Albert boleh pergi ke mana-mana saja dengan adanya skill momentum. Dia berjaya mendapatkan purple buff pasukan RRQ Hoshi. Kita boleh lihat sekarang pasukan RRQ boleh mendominasikan map perlawanan ini kerana pasukan Todak sendiri dengan pemilihan hidup yang secara berkumpulan pergerakan mereka membenarkan Albert ataupun Zin membuka ruang di bahagian atas dan juga bawah.
Yep, ruang yang perlu diberikan ketika ini. Tapi pasukan Todak sepatutnya mereka akan melindungi Ciku guys di fasa yang terakhir ini. Tetapi Moon terus saja dikorbankan di bahagian ataupun di fasa. Saatnya sekali lagi Lord akan menjelma untuk pasukan Todak dan juga pasukan RRQ Hoshi. Ayo Todak, perlu mereka keluarkan segala yang mungkin, mengurangkan mistake. Ini adalah game yang penting untuk mereka. Dan sekarang ni pasukan RQ Hoshi nampak seperti mereka akan memberikan fokus mereka untuk mendapatkan lot. Dan sekarang ini di mana viewer kita telah pun mencapai 2.5 juta. 5.5 saja lagi untuk mendapatkan 3 juta. Rekod untuk M2. Ayo menonton pasukan Todak. Ayo memberikan sokongan kepada pasukan Todak sekarang ini. RQ Hoshi nampaknya akan berjaya mendapatkan Luminous Lot ini tanpa masalah. Dan pasukan Todak sekali lagi perlu melakukan pertahanan. Di saat adanya Lord di fasa yang ketika ini, agak sedikit sukar kepada pasukan Todak di mana inhibitor turret kesemuanya telah pun ditumbangkan. Lord akan menjadi free untuk pasukan RRQ Hoshi masuk ke dalam kristal pasukan Todak. Apa yang perlu kita lakukan adalah mempercayai pasukan kita dapat melakukan pertahanan ketika ini. Dengan adanya Lilia, mungkin mereka boleh lakukan sesuatu. Ya, kita boleh lihat bagaimana Lord yang akan muncul pada middle side lane. Bagaimana pasukan RRQ ingin masuk ketuk kepada Crystal. Momo cuba mengumpul seberapa banyak shield yang dia boleh kumpulkan. Namun begitu, Albert dah get ready. Albert akan masuk. Minion masuk daripada pelbagai arah. Crystal pasukan Todak diberikan fokus terlebih dahulu. Sepertinya kemenangan yang hampir untuk pasukan RRQ. Tetapi defense yang sangat baik untuk pasukan Todak ketika ini. Shutdown demi shutdown diberikan. Ciku guys, triple kill. Ini satu berita yang baik. Bangunlah. Ini masih lagi belum berakhir untuk pasukan Todak. Minion telah pun menjelma ketika tadi. Masih lagi ada Saki baki minion di bahagian tengah untuk mereka lakukan one split pushing. Mereka hanya ada masa 30 saat sahaja lagi untuk cuba menghabiskan game di mana hanya Matilda, hanya Clay saja yang masih lagi hidup untuk melakukan pertahanan. Belum melakukan tadi. Clay, Circling Eagle telah digunakan. Akhirnya akan dijatuhkan, nampaknya tidak. Inhibitor terkena dia dijatuhkan. Dan tiada Clay. Pasukan Todak boleh mendapatkan kemenangan dekat sini. Tiada hero, tiada hero untuk melakukan pertahanan. Dan pasukan Todak, wakil daripada Malaysia, berjaya mendapatkan point maker yang pertama. Belum berakhir lagi. Bangunlah rakyat Malaysia. Berikan sokongan kepada mereka. Satu lagi mata.